anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Terima kasih saudara yang mengacarakan majlis, yang saya nak kata kasihi, bukan perempuan. Sahabat saya Datuk Remy bin Ongge, Ketua Bahagian Tenung, yang juga calon untuk DUN Kemabung, calon nombor 4. Tahniah Datuk, kali ini turun ke negeri. Kita harap nanti menang, Barisan Nasional tubuhkan kerajaan. Kita harap supaya Datuk Remy akan menjadi sekurang-kurangnya Menteri Kanan dalam kerajaan Barisan Nasional bersama. Itu sekurang-kurangnya ya. Yang berusaha juga sahabat saya, Saudara Basiau, Ketua UMNO Bahagian Pensangan. Terima kasih datang Basiau. Ya, jauh kau datang. Ya. Yang berusaha Encik Malik, Timbalan Ketua UMNO Bahagian, Puan Florence, Senator tak ada, tak sampai timbalan lah ya. Naik Ketua Wanita, siapa nama tu? Rita ya, Rita. Minta maaf lah tak dapat nama tadi kan. Saudara Bobby, Ketua Pergerakan Pemuda Bahagian, serta Puan Ruslaili, Ketua Puteri daripada sangat ni Puteri Bahagian Amsterdam tadi. Seterusnya Encik Sim, Ketua PDN Innobai, dan jawatan kuasanya, jawatan kuasa bahagian, jawatan kuasa wanita bahagian, pemuda puteri, dan kita punya negeri angkat hari ini diwakili oleh Datuk Habibah, Ketua Wanita kita, dan rakan-rakan. Seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kepada kita punya ahli-ahli media yang ramai datang, jauh datang. Jangan rakam perkataan yang tak betul. Mana saya cakap salah nanti tolong delete. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur Alhamdulillah petang ini saya dapat sampai ke sini. Jauh betul daripada Negeri Sembilan saya sampai. Maka saya mau bagi satu pantun ya. Berkuda di atas batang, batang datang dari Banjar. Dari jauh saya datang. Tuan-tuan di sini apa khabar? Baik ya. Alhamdulillah ya. Saya datang dari Negeri Sembilan, datang satu hari sebelum penamaan calon pada 16 hari bulan tempoh hari sampai hari ini, dan sampai 18 hari bulan. 19 hari bulan saya terpaksa ada di Kuala Lumpur, ada meresmikan satu mesyuarat agung NGO yang tak boleh ditukar tarikhnya. Kemudian saya akan kembali, saya terus ke Sendakan Datuk ya, kerana saya perlu pula berada di pantai timur Sabah. Hari ini saya bersama-sama, saya memang rancang nak datang membantu sahabat karib saya Datuk Remy yang menjadi calon di Kemabung. Ya, Datuk, cakap-cakap Datuk tadi memang terasa di hati. Ya, kerana 2 tahun kita di bawah pentadbiran Pakatan Harapan, warisan tak boleh kata dia bukan sebahagian daripada Pakatan Harapan. Kerana Pakatan Harapan ditubuhkan di atas dokongan daripada warisan Sabah. Tetapi pandai main silap mata. Mereka adalah kerajaan Pakatan Harapan. Maka saya nak katakan di sini adalah sebuah kerajaan yang gagal mentadbir negara. Diberi peluang oleh rakyat Malaysia, diberi peluang oleh rakyat Sabah untuk mentadbir negara dan juga negeri Sabah. Dengan janji-janji yang tuan-tuan semua dengar, berjanji sehinggakan bulan dan bintang. Nak janji semuanya akan diberi percuma. Tidak ada lagi bayaran tol, tidak ada lagi terlena dengan janji-janji yang ditaburkan oleh mereka, termasuk juga janji oleh Ketua Menteri Sabah.
bahawa semuanya akan diberi percuma, seolah-olah kerajaan akan menghapuskan segala bebanan rakyat. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya? 2 tahun mereka mentadbir negara, rakyat semakin menderita, rakyat semakin susah. Di sini saya tengok rata-rata kita punya pendapatan daripada orang kampung di Enubai ini adalah hasil pertanian. Hasil pertanian jatuh merudum. Hasil harga buah kelapa sawit mentah di kebun jatuh merudum. Daripada 500 lebih di zaman Barisan Nasional, jatuh bawah paras harga RM300. Hari ini baru nak naik semula. Tanah Melayu sudah mencapai RM550 satu tan. Baik harganya. Kalau tidak dulu, semasa kerajaan Pakatan Harapan, harga minyak harga tandan kelapa sawit satu tan di kebun tak sampai RM300. Rakyat menderita. Jadi inilah tuan-tuan puan-puan sekalian, contohnya sebuah negara yang gagal. Ekonomi negara kita gagal. Daripada sebuah negara yang begitu bagus, daripada sebuah negara yang ekonomi diurus dengan baik oleh kerajaan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Datuk Najib. Di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib, negara kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang amat baik, tuan-tuan sekalian. 2017, negara kita merupakan negara kedua terbaik dari segi pertumbuhan ekonomi di dalam negara Asia selepas negara China. Tetapi bila mereka mengambil alih kerajaan dengan janji-janji manis, dengan segala apa yang rancangan nak dibuat, bukan sahaja rancangan dan janji tidak dapat ditunai, tetapi keadaan ekonomi negara kita menjadi huru-hara dan jatuh merudum. Sabah, saya nak bagi contoh Datuk Remy. Negeri Sabah 7 tahun berturut-turut ekonominya cemerlang. 7 tahun. Sehinggakan ekonomi negeri Sabah telah pun berkembang melebihi paras pertumbuhan ekonomi negara. Melebihi 7%. Malaysia, tuan-tuan puan sekalian, cuma Datuk JJ kita. I see. Brother, apa khabar? Selamat datang kepada calon melalap Datuk Jamawi. Belum? Aku bagi kau Datuk sekarang. JJ duduk, terima kasih datang. Selamat kembali. Selamat datang. Kita mengalu-alukan Datuk JJ. Saya jumpa dia semasa kita melancarkan jentera tempoh hari. Malam itu kita bercakap dengan Presiden. Saya katakan telefon dia sekarang. Dapat bercakap dan Alhamdulillah melalap tanah air kita. Dan JJ, lawan radu tetap radu. Radu sampai rata. Datuk JJ kena tolong juga di Kemabung. Keluarganya besar di Kemabung. Rakan-rakan ramai ya. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kita rakyat Malaysia, rakyat Sabah menderita selama 2 tahun. Sehinggalah Sabah punya Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Kerana takut tuan-tuan puan sekalian, mereka bubarkan walaupun terbubar secara tidak demokratik. Tuan-tuan puan sekalian, negeri kita di Sabah ini sepatutnya tidak jatuh ke tangan Pakatan Harapan Warisan. Kerana dalam pilihan raya ke-14, Barisan Nasional menang. Barisan Nasional, tetapi disebabkan oleh masalah teknikal, Barisan Nasional tidak dapat menubuhkan kerajaan. Tak apa, kita nak cuba. 60 lebih tahun DAP yang menjadi pembangkang tegar telah pun mengatakan bermacam-macam kepada Barisan Nasional. Berbagai-bagai cara untuk mereka mengadu domba dan memfitnah pemimpin-pemimpin dan juga parti kita Barisan Nasional. Tetapi diberi peluang apabila mereka menjadi, ternyata sebuah kerajaan yang boleh menjaga kestabilan negara. Kerana negara mesti ada kestabilan politik. Di negara yang mempunyai kestabilan politik, negara itu akan menjadi tumpuan kepada pelabur-pelabur baik tempatan maupun daripada luar negara. Kerana mereka berasa selamat apabila mereka melabur di negara yang mempunyai keselamatan ataupun kestabilan politik, dan akhirnya bila mereka datang,
negara tersebut akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Tetapi selama 2 tahun, negara kita selepas mereka menang tak pernah stabil. Isu dia ialah siapa nak menjadi Perdana Menteri. Daripada sebelum pilihan raya 14 sehinggalah mereka jatuh, sehingga sekarang tuan-tuan sekalian masih lagi berbincang siapa yang nak jadi Perdana Menteri. Ada satu orang nak jadi Perdana Menteri sampai mati. Ada lagi satu orang nak jadi Perdana Menteri sebelum mati itu. Bayangkan, satu orang bertahan sampai mati, satu orang nak sebelum mati. Inilah dia parti yang telah kita beri peluang selama 2 tahun mentadbir negara, tetapi nyata gagal. Maka sudah sampai masanya kita tumbangkan kerajaan Warisan dan Pakatan Harapan tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan fikir panjang-panjang, jangan kita fikir susah-susah. Banyak yang bertanding, 6 bertanding di Kemabung. Jadi berapa? 6 juga. Kita ingat ini dacing tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nak panggil dacing ke, tuan-tuan nak panggil imbangan ke, tetap kita pada 26 hari bulan kita undi di Kemabung calon nombor 6, di Melalap calon nombor 6 juga untuk kita nombor 4. Calon nombor 4. Minta maaf. Sorry. Saya tadi kata 66, dah ingat 6. Pada 26 hari bulan kita undi calon nombor 4 di Kemabung dan calon nombor 4 nombor 6. Sebab calon nombor 6 di Melalap, minta maaf, tersasul-sasul saya. Saya jarang tersasul, tetapi kerana semangat saya nak lihat tuan-tuan puan sekalian, kerana saya akan berkampung dan berkubu selama 2 minggu di Sabah ini untuk membantu rakan-rakan saya tuan-tuan puan sekalian di Sabah. Cukup kita ditipu, cukup mereka memfitnah, cukuplah mereka main wayang. Ini kali tuan-tuan puan sekalian, pastikan 26 hari bulan dan 27 hari bulan Barisan Nasional akan menubuhkan kerajaan baru di Sabah, insya-Allah. Untuk kita menubuhkan kerajaan, 2 Dun ini, Dun Kemabung dan Dun Melalap mesti menang untuk kita sumbangkan kepada Barisan Nasional Sabah untuk menubuhkan kerajaan. Boleh? Terima kasih banyak-banyak kerana inilah hasrat kita. Walaupun susah, betul susah, kerana ada 6 parti bertanding, tetapi yang 6 tuan-tuan sekalian, tuan-tuan lelap mata saja. Kita dah ternyata dua-dua ini, 3 penggal menjadi ahli parlimen. JJ telah lama, orang lama, sebagai pemuda yang mempunyai wawasan tuan-tuan sekalian. Mari kita sama-sama dukung hasrat Barisan Nasional. Seperti yang disebut oleh Datuk Remy tadi, bahawa UMNO Malaysia telah pun memberikan satu hadiah besar kepada UMNO Sabah, iaitu tuan-tuan sekalian, iaitu kita memberikan status otonomi kepada UMNO Sabah. Itu sebabnya di Sabah kita tidak bertanding di atas tiket Muafakat Nasional, kita bertanding di atas tiket Barisan Nasional. 2 parti iaitu UMNO dan PBRS. Tuan-tuan puan sekalian, kerana kita telah pun berjanji bahawa kita hendak supaya otonomi Sabah ini diberikan kepada Parti Barisan Nasional, untuk Barisan Nasional UMNO sebagai tulang belakangnya mentadbir Sabah sebagai pentadbir anak jati di Sabah ini tuan-tuan puan sekalian. Itu penting. Jangan dengar cakap daripada Warisan, dia kata itu parti Melayu. Dia lagi teruk, dia bawa DAP parti mana tuan-tuan sekalian? DAP parti daripada Melayu. PAN daripada mana? PAN pun dari parti Melayu. Kita tak ada. Barisan Nasional kita tunai jadi. PAS walaupun dalam Muafakat Nasional, kita tak ada. PAS tak bertanding semasa pilihan raya ini. Yang bertanding Barisan Nasional iaitu UMNO dan PBRS. MCA itu tuan-tuan sekalian adalah parti lokal di sini. MIC pun tidak bertanding. Jadi jangan dengar-dengar hasutan. Yang penting ialah pada 26 hari bulan, jangan kita berwas-was lagi. Berikan kepercayaan kepada 2 pemimpin kita. Pemimpin yang telah lama, pemimpin telah nampak jasanya, pemimpin anak tempatan. Datuk Remy anak Kemabung dan JJ adalah anak Melalap. Jangan susah hati. Jadi tuan-tuan puan sekalian, mari kita beri sokongan.
Jangan kita pening-pening kepala. Walaupun ramai calon, ini calon nombor 4, ini calon nombor 6. Lulus ya. Kena pegang bahu dulu baru ingat. Sebab banyak silap. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan. Kalau tuan-tuan mahukan kestabilan, lihat supaya Sabah bangun semula. Tuan-tuan sekalian, Datuk Najib, Kerajaan Barisan Nasional, sebelum kita kalah 2018, dah buat pen Borneo daripada Sarawak sampai ke Sabah. Terbengkalai. Kerana apa? Bukan projek itu tak bagus, tetapi mereka mahu mensabotaj projek tersebut kerana nak bagi kepada kroni masing-masing. Dibatalkan ataupun dibatalkan dia punya perunding, dan akhirnya projek tersebut terbengkalai sebentar. Sekarang baru nak panggil tender, nak bagi kepada kroni masing-masing. Cakap supaya bikin. Kata kalau menang tidak mahu. Ini kroni-kroni tak mahu. Direct nego ataupun pemberian terus tak mahu. Baru-baru ini kita dengar di parlimen, berapa banyak bekas Menteri Kewangan daripada DAP memberikan tender-tender ataupun projek-projek secara runding terus. 6.1 bilion. Ini merupakan induk manifesto mereka. Janji mereka kalau menang, mereka tidak akan bagi lagi projek secara runding terus. Tetapi ini yang berlaku. Ini semua wayang, tuan-tuan sekalian. Jangan dengar cakap mereka lagi. Maka seharusnya dan semestinya pada 26 hari bulan, tuan-tuan sekalian, mari kita keluar ramai-ramai. Kita undilah Barisan Nasional. Dua calon kita, Datuk Remy dan juga JJ, iaitu Jamawi Jaafar kita. Faham boleh tuan-tuan sekalian? Boleh ya? Pok amai ramai. Apa kata? Pok amai apa tadi? Tak salah apa kan? Keluar ramai-ramai, undilah barisan. Okay? Itu saja saya nak sampaikan, tuan-tuan sekalian. Saya harap supaya apa yang telah pun dilakukan bersama-sama Encik Sim, walaupun pengundi di sini 900 lebih dan juga ramai penduduk sini yang mengundi di peti undi di luar sana ataupun di sebelah, saya harap supaya wanita kita, JR kita bawa keluar seramai mungkin pada pilihan raya yang akan pada hari pilihan raya pada 26 hari bulan nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja Datuk. Saya tak pandai nak cakap panjang-panjang. Saya banyak bekerja, saya tak banyak bercakap. Bagi orang yang pandai bercakap, cakap. Saya semua tuan-tuan puan sekalian, saya amat berbesar hati dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Daripada sampai rumah Datuk Remy tadi, makan sambal petai. Datin buat amat sedap. Sambal petainya pedas tuan sekalian, sama selera saya daripada Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan makan lado api, makan cili api. Orang sini kata cili api kan. Datin buat masak sambal petai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak. Datin pun ada tadi. Datin. Sorry. Tak ada nampak. Sambal orang burut campur orang Bajau. Jadi sambal Negeri Sembilan. Ya. Itu saja nak saya sampaikan. Terima kasih banyak-banyak budi bahasa. Ramai yang tadi mengiringi naik motosikal. Terima kasih kepada skuad motosikal pemuda di Innobai. Okay? Tapi ada kesian satu orang, kawan-kawan sudah lepas, dia start motor tak mau start dia. Tak boleh jalan motosikal. Saya ingat saya mau tolak motosikal dia, tapi saya sakit belakang, sakit pinggang. Kau kata jalanlah kau satu orang. Terima kasih banyak-banyak menerima kedatangan saya. Walaupun saya jauh tuan-puan sekalian, saya tak dapat lama. Saya terpaksa kembali semula ke Kota Kinabalu. Malam ini ada mesyuarat. Saya nak hadirkan pantun, tuan-tuan puan sekalian. Makan sirih berpinang tidak, pinangnya ada di bawah tangga. Tuan-tuan puan sekalian, apa nak kata tu? Tuan-tuan puan sekalian, Datin, ini kepada Datin ya, sebagai tuan rumah tadi. Makan sirih berpinang tidak, pinangnya ada di bawah tangga. Makan tadi di luar, ada yang kenyang, ada yang tidak ya? Cukuplah sebagai tanda budi bahasa. Wah. Itu saja Datuk Remy, sahabat saya. Kita doakan supaya Datuk Remy dan juga JJ selamat kita menjadikan kemenangan kita pada malam 26 hari bulan itu, insya-Allah. Ya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.